What's up bro? Sis, mother-father sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Untuk korang yang baru sampai kat channel Hazwan Shah Wrestling ni, tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng, action bela butang subscribe dan macam biasalah, aku nak kena share juga The Fiend Fan Edition Face Mask, produk terbaru Bebe eksklusif. Apa benda Bebe eksklusif tu? Tu bisnes baru aku. Aku next video akan buat satu video khas pasal mask ni. Aku cerita kenapa aku nak buat bisnes tu semua. Tapi kalau korang nak dapatkan, pakai dulu. Kalau korang nak dapatkan face mask The Fiend Fan Edition ni, link aku letak dekat ruangan description dekat bawah. Untuk video kali ni, ada 3 poin pasal Raw dan 3 poin pasal NXT yang aku nak sentuh dalam video kali ni. Kita mulakan dulu dengan yang Raw, supaya yang NXT siapa tak layan, dah habis Raw, bolehlah tutup video ni. Untuk Raw, pertama sekali, Jeff Hardy kalah di tangan Damian Priest untuk United States Champion. Okey, satu perlawanan yang aku tak sangka, macam ada beberapa execution tak cantik, tapi itu bukan benda yang aku nak sentuh. Sebab minggu lepas bila Jeff Hardy kejar 24/7 champion, ramai gila yang DM aku kecewa tengok benda tu kan. Sebab cara WWE gunakan Jeff Hardy. Jeff Hardy former world champion kot, former WWE champion, kejar 24/7 champion. Memalukan. Tapi minggu ni walaupun dia kalah dekat tangan Damian Priest untuk United States champion, aku rasa it's a better treatment compare dengan dia pergi duk kejar 24/7 champion lah. So bagi aku it's okay untuk dia kalah. Dalam masa yang sama dia boleh naikkan nama superstar baru macam Damian Priest ni. Tapi still, aku bukan fan Jeff Hardy tau, tapi aku masih nak tengok Jeff Hardy ni ada one last run untuk jadi WWE ataupun WWE Universal Champion. Next, nak cerita pasal Mace dan juga Tiba lain. Untuk Mace dengan Tiba lagi. Untuk Mace dengan Tiba ni, aku suka sebenarnya cara WWE pakai diorang sekarang. Sebab diorang nampak brutal, bantai orang tu macam tak kasih chance, sampai terpusing-pusing Mustafa Ali dengan Mansur kan. Kira diorang ni agak ruthless jugalah. So aku suka benda tu. Tapi satu benda yang lacking dengan Mace dan juga Tiba ni, dua benda lah. First kali, pakaian Mace tu macam tak kena dengan dia. Aku rasa geli lah aku tengok. Sorry lah, aku tahu macam aku tak patut cakap benda ni kan, tapi Mace patut cari pakaian yang lebih sesuai dengan dia. Dan untuk Mace dan juga Tiba ni, diorang kena ada direction lah. Sekarang ni diorang tak ada direction. Diorang mungkin perlukan manager ke, ataupun another perempuan dalam kumpulan ke. Aku pun tak tahu apa yang sesuai. Tapi aku tahu diorang sekarang ni dah diguna pakai dengan okey, tapi tak ada direction ataupun tak ada tujuan. Kira tak nampak lah masa depan diorang dalam Raw ni nak bawa diorang ni ke arah yang mana kan. Kena do something lah untuk diorang. Sebab diorang ni berpotensial besar dan aku nampak diorang ni as a future Raw Tag Team Champion. Since Viking Raiders diorang nak buat style komedi, tak nak buat style serius, brutal macam dulu time diorang dekat NXT, time diorang dekat Indie kan. Tapi sekarang kita tak dapat tengok Viking Raiders yang macam tu. At least Mace dengan Tiba yang sekarang ni, satu kumpulan yang serius, satu kumpulan yang memang tak dikomedikan, dan dalam masa yang sama, dia bagi orang memang bagi betul-betul Dan satu lagi benda yang bagi aku agak monumental berlaku dekat WWE Raw, obviously lah monumental, sebab dekat WWE Raw kita dapat tengok ada new WWE Champion, Big E. Big E dia muncul dekat Raw, dia bagi tahu ada kemungkinan nak cash in kan. Tapi aku sebenarnya tak berapa berkenan sebab benda tu macam diumumkan tau. So macam aku lagi prefer tak ada siapa nampak Big E datang ke apa ke. Bila match dah habis, Lashley dah menang, lepas tu Big E datang serang dari belakang ke, Big E datang serang terus solo cash in Money in the Bank ke. Kira biar benda tu nampak macam out of nowhere tau, bukan macam dah diberi hint ke apa ke, supaya element of surprise tu ada. So itu je benda yang aku macam kurang sikit dengan Big E punya cash in ni. Tapi Big E cash in, aku suka. Big E jadi WWE Champion, aku suka. Big E kembali ke Raw dan sekali reunite dengan New Day. Yang ni pun aku suka juga. Sebab macam video yang korang tengok yang keluar kat atas ni kan, Brother Rehan ni cerita, tak make sense untuk pecahkan kumpulan New Day ni kalau macam tak nampak ada proper planning So okay je Big E jadi WWE Champion, tapi ada kumpulan New Day yang bersama dengan dia So in the future maybe kita boleh tengok Xavier Woods pula jadi champion dan ada New Day juga bersama dengan dia.
Kofi Kingston kita dah pernah nampak. Back to the point pasal BE, aku suka everything, just that tak ada element of surprise. Tapi bila cerita pasal element of surprise ni, kalau korang tengok tajuk kenapa BE menang WWE Champion, ni aku nak cerita lah, aku nak share kenapa sebenarnya BE menang. Benda ni berlawan dengan benda yang aku harapkan lah, iaitu element of surprise. WWE buat macam ni disebabkan minggu lepas Raw macam, kalau tak silap aku, dia macam tewas ataupun sama dari segi rating dengan AEW Dynamite. Tapi rating ni untuk penonton yang umur 18 sampai 49 tahun. Jadi untuk umur 18 sampai 49 tahun, orang yang tengok Raw dengan orang yang tengok AEW Dynamite dah sama banyak. Kalau dulu kita fikir dah tak lama lagi dah AEW nak kalahkan WWE, sekarang ni tiba-tiba makin dekat pula dia orang. Cumanya rating untuk bawah 18 tahun yang tengok dua-dua produk ni, tak silap aku WWE menang lah. Sebab yelah WWE macam lagi sesuai untuk budak-budak kan. So bila umur 18 ke 49 tahun ni banyak yang tengok AEW Dynamite, ramai yang kurang tengok Raw, jadi WWE rasa diorang perlu lakukan something lah. Sebab USA Network yang hostkan WWE Raw dekat US ni macam dah bising. Sebab yelah rating jatuh, lepas tu rating dah nak saing AEW. Jadi diorang minta WWE do something. Jadi bila nak buat do something ni, itulah yang WWE buat. Bagi BE tease, biar orang macam nak tengok apa jadi, naikkan apa rating tu. Tapi bila BE dah menang, dia orang buat rating tu pop, lagi macam piu. Aku pun tak tahulah, tapi benda ni aku tengok news online kan. So itu the reason dia lah, BE jadi WWE Champion, BE muncul kat Raw adalah untuk menaikkan rating. Dan bila dia menang, buat rating tu macam pop, rating tu macam aku pun tak tahu perkataan dia, tapi korang get the point lah. Point dia kat sini, BE jadi WWE Champion disebabkan rating WWE yang minggu lepas teruk ataupun dah consider equal ataupun kalah dengan AEW Dynamite. Benda tu tak mengejutkan. Aku tak salahkan Bobby Lashley sebagai WWE Champion, dia fail nak bawa rating naik ke apa. Bagi aku ini semua masalah kreatif ataupun planning ada kat WWE Raw lah. Sebab obviously WWE Raw kalau nak lawan dengan NXT, nak lawan dengan SmackDown, nak lawan dengan AEW Dynamite, aku rasa they are the worst lah. Even AEW Rampage pun lagi better daripada Raw. Tapi sekarang ni, lately ni aku nampak Raw ada improvement. Even minggu ni yang BE menang ni pun adalah improvement. Tapi aku rasa the best thing about Raw sekarang ni, kalau sebelum ni harapkan RK Bro, tapi kali ni harapkan RK Bro dan BE untuk minggu ni lah. So tak tahu minggu depan apa planning WWE, tapi aku harap lah, sebab WWE Draft bakal menyusul, yang tu pun boleh bantu dari segi rating. Tapi untuk long term, do something untuk Raw. Sebab seriously, aku rasa teruk Raw sekarang ni. Sekarang kita cerita pula pasal Raw minggu ni. Ada 3 poin. Poin yang pertama, sekarang ni NXT 2.0, bukan lagi NXT yang macam kita tengok sebelum ni. Era baru untuk NXT. Consider a new NXT lah. Okay, first kali NXT 2.0 bagi aku unnecessary. Namakan je lah dia NXT, tak perlu pun 2.0. Ingat apa? IG aku, Berita WWE 2.0. Yang tu perlu lah, sebab IG Berita WWE yang first tu dah kena hack kan. Kita buatlah satu lagi yang baru. Kalau nak follow, link ada dekat ruangan description kat bawah. Yang tu nama, okay, dari segi penampilan ataupun daripada segi vibe, production quality, yang tu tak payah cerita lah. Kalau kau dah memang WWE, memang the best lah. Tapi kali ni yang buat dia nampak macam lagi better adalah camera angle. Sebab dia nampak lain sikit. Mungkin lah kan, sebab daripada mana kamera tu menghadap, kawasan tu macam lebih luas. Jadi nampak lah macam apa, kamera tu macam senang bergerak dan cover banyak area. Yang penting nampak different dan nampak fresh. Dan cerita pasal fresh ni, okay, penampilan baru NXT, logo dia, walaupun sebelum ni ramai kata nampak macam Astro ceria, somehow aku macam dah boleh adapt dah dengan penampilan baru NXT ni. Kalau dulu hitam dan emas, black and gold ni menampakkan NXT satu brand yang ada kelas. Tapi kali ni bila putih dan warna campur-campur macam warna splatter peluru paintball ni, nampak macam NXT ada vibe yang fun. Vibe yang kelas tu dah tak ada, tapi vibe yang fun tu ada. Dan bila aku tengok NXT, vibe fun tu memang sampai. So aku tak ada masalah dengan penampilan ataupun tema baru NXT ni. Sebab as long as dari segi kualiti perlawanan diorang deliver macam sebelum ni, jalan cerita diorang deliver macam sebelum ni, aku okey. Dan pada awal-awal NXT minggu ni, aku agak risau sikit. Sebab somehow tiba-tiba penonton macam awal-awal tu dia ada diam sikit, tapi start tengah-tengah sampai habis, tiba-tiba sama lagi NXT masih lagi ada penonton yang betul-betul passionate dengan pro wrestling dekat NXT punya keliling gelanggang tu. Awal-awal tu aku dah risau dah, takkanlah diorang gantikan dengan penonton yang macam ada kat Raw dengan SmackDown. Bapak hamba gila kan. Tapi
NXT, kau tengok je lah match NXT Champion, kau tengok apa wedding Indy Hartwell dengan Dexter Lumis, memang nampak lah penonton yang apa passionate tu masih ada lagi. Thank you. Poin kedua, wedding Indy Hartwell dengan Dexter Lumis bagi aku satu event ataupun majlis ataupun segmen yang fun. Kenalah dengan apa vibe yang NXT cuba nak bawa sekarang ni, fun. Tapi aku rasa ada dua je masalah untuk aku lah dengan wedding Indy Hartwell dengan Dexter Lumis ni. Aku faham diorang letak dekat hujung-hujung sebab mungkin nak menandakan era baru yang fun dah bermula. Tapi aku lagi prefer kalau NXT Champion letaklah sekali. Yelah, bila wedding tu nak bawa vibe fun, nak menandakan vibe fun dah tiba, kau letaklah dekat kick off, dekat awal-awal, macam nak menandakan yang era fun dah pun bermula kan. Itu pada pendapat aku lah. Itu problem utama aku lah dengan wedding ni. Aku rasa macam tak patut letaklah sekali. Bila letaklah sekali, bawa kepada poin kedua aku lah. Aku expect akan ada something yang terjadi lah. Superstar baru debut ke, superstar baru tu pula superstar yang memang kita kenal, kita tahu dia ni memang apa dekat luar daripada WWE, nama dia agak established. Tapi kita dah tahu jugalah yang WWE sekarang ni dah tak nak hire nama besar daripada luar. So nak breed dia orang punya superstar dalam NXT dan WWE dekat performance center tu sendiri kan. So kalau bukan superstar yang dah ada nama yang besar, at least tertubuhnya satu kumpulan baru ke, at least ada something lah. The point is ada satu kejutan yang berlaku kan bila kau buat dekat ending macam tu untuk tutup the show. Tapi benda tu tak berlaku. Benda tu buat aku rasa macam salah satu benda yang kurang dekat wedding Indy Hartwell dengan Dexter Lumis. Kalau dia orang letak dekat awal-awal nak kick off macam apa era fun dah tiba, mungkin aku takkan petikaikan pasal apa element of surprise dekat ujung wedding tu. Tapi bila dia letak main event, aku expect something akan berlaku, tapi nothing happen lah. But still, it's a fun segment. Aku suka je. Just that kalau placement tu dia letak awal-awal lagi better. Dan seperti Raw ada new WWE Champion, NXT pun ada new NXT Champion. Disebabkan Samoa Joe terpaksa surrender dia punya title, jadi NXT Champion vacated. Aku tak expect diorang terus nak crown new champion dekat NXT 2.0, tapi kat mana lagi kan, sebab NXT takeover lambat lagi dan ini first episode NXT 2.0. Untuk jadikan episod ni monumental, episod ni macam apa, satu episod yang besar, big deal untuk WWE, carilah champion baru ataupun declare champion baru ni dekat first episode of NXT. Untuk match NXT Champion Fatal 4-Way ni sedih sikit. Kyle O'Reilly tak dapat berlawan atas masalah kecederaan kalau tak silap aku. Tapi dia gantikan dengan apa satu superstar yang nama dia Juan Wagner. Aku check balik, terlupa pula aku sebab superstar tu aku tak pernah nampak. Consider superstar baru. Dan untuk NXT kali ni memang banyak gila muka-muka baru yang kita nampak So pasal tu selain daripada tema, muka-muka baru ni buat NXT 2.0 ni nampak fresh. Von Wagner. Okay, Von Wagner, aku awal-awal skeptical kenapa gantikan orang baru untuk Kyle O'Reilly ni, kenapa tak pakai muka-muka yang ada, muka-muka yang deserving. Tapi bila aku dah tengok Von Wagner ni berlawan, walaupun dia ni plain, karakter dia tak nampak, skill dia atas gelanggang memang boleh diterima, memang bagi aku okey. Fun juga tengok dia atas gelanggang. Tapi bila dia dah ada size yang macam tu dengan muka yang macam menyeramkan sikit, muka-muka pucat ni, somehow dia mengingatkan aku macam dia ni macam Undertaker yang muda, ataupun Baron Corbin yang macam time zaman serious, time dia dekat NXT dulu, ataupun Damian Priest masa Damian Priest kat NXT. Cumanya bezanya Damian Priest ni suka show off sikit kan. So dia ada vibe, ada penampilan yang macam tu. Jadi mungkin lepas ni boleh groom Von Wagner ni jadi karakter-karakter seram. Mana tahu dia boleh bawa watak dengan baik, sebab muka pucat dia tu dah aku nampak seram lah, walaupun dia tak ada karakter yang seram. Dan satu perlawanan yang fun, tapi fun yang biasa lah. Aku pernah tengok lagi NXT Weekly Show produce match yang lagi best daripada Fatal 4-Way kali ni. Tapi yang penting kat sini, match ni bukan average, match ni tak boring. Itu yang paling penting. Aku rasa enjoy je tengok match ni, tapi just not that wow lah. Dan apa yang aku kecewa sikit, aku okay Tommaso Ciampa jadi NXT Champion, sebab aku tak prefer LA Knight dengan Von Wagner ni jadi champion. Tapi aku lagi suka lah kalau Pete Dunne yang jadi champion. Aku tak tahu Pete Dunne dah renew belum kontrak dengan WWE, tapi kalau dia tak jadi champion, dia tak renew kontrak, nampaklah dia akan cabut pergi AEW kan. Buat apa dia stay lagi kalau masih tak nak bagi dia ruang untuk jadi champion. Pete Dunne dah lama kot dekat NXT UK jadi champion, dekat NXT yang dekat US ni yang kita tengok selalu ni pun dia
perform gila, match yang dia selalu hasilkan pun seronok, tapi dia tak jadi champion. Tak faham aku. So aku harap dekat next takeover ke ada Tommaso Ciampa dengan Pete Dunne untuk NXT champion, dan dekat situ kita boleh tengok Pete Dunne jadi new NXT champion. Aku nak Pete Dunne kekal kat NXT, tapi kalau dia memang tak lama lagi nak naik ke Raw ke SmackDown ke, aku prefer kontrak dia habis dan pergi ke AEW lah kot. Sebab kalau tak, nanti skill yang dia selalu buat dilimitkan pula dekat Raw dengan SmackDown. Tak syok ah, dah ramai dah superstar jadi mangsa move kena limit kan. Tu yang perlawanan tak sedap tu dekat main roster. So guys, itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa dapatkan The Fiend Fan Edition punya face mask dekat Bebe Eksklusif. Link dekat ruangan description kat bawah. Nak support Instagram Bebe Eksklusif pun link ada dekat ruangan description kat bawah. Jemput layan dua-dua video ni. I'll see you guys again in the next video. Mother Father.